Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh warga pendidikan PPD Tanah Merah. Selawat dan salam buat Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Bertemu sekali lagi kita dalam slot Bicara Ilmu. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, warga pendidik sekalian, jika pada slot-slot sebelum ini telah saya kongsikan beberapa tips bagaimana kita menggunakan foto Google untuk menyimpan gambar, untuk berkongsi gambar, untuk menambah gambar dalam perkongsian, untuk memudahkan URL untuk kita kongsikan dan sebagainya. Pada kali ini saya ingin selanjutkan sedikit lagi berkenaan foto Google, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan foto Google untuk beberapa perkara. Sebagai contoh, untuk kita mengedit gambar. Sebagai contoh, tuan, jika kita ada sekeping gambar, ingin kita edit, kita klik saja, pilih saja di situ, dan kita boleh mengeditnya dengan menekan butang yang kedua dari kiri, butang ini, dan di situ kita akan diberikan beberapa pilihan untuk mengedit gambar. Terdapat beberapa preset yang disediakan. Ini ada gambar asalnya, dan ini untuk dicantikkan secara automatik, yang ini untuk kesan-kesan yang tertentu. Jika kita tak suka dengan kesan-kesan yang diberikan ini, banyak pilihan yang diberi, jika masih tidak puas hati juga, kita boleh menggunakan kemahiran kita sendiri, keinginan dan kemahiran kita sendiri menggunakan butang yang kedua dari kanan juga, dari kiri juga. Okey, di sini kita boleh cerahkan dia ataupun kita boleh gelapkan cahayanya. Kita boleh tambahkan keserlahan warnanya ataupun pudarkan dia, ataupun kita boleh tambahkan dia punya pop up dia. Okey. Selain daripada itu, untuk mencerahkannya, jika kita pilih ini adalah default dia. Tapi di bawah ini, di bawah pilihan cerah ini, ada terdapat beberapa pilihan lagi. Contohnya, jika ingin kita tambahkan dedahan dia, semakin tinggi dedahan untuk gambar tersebut, maka gambar itu lebih cerah. Dan bila kita kurangkan, dia akan jadi lebih gelap. Okey. Ikut suka kita. Ini kontras antara hitam dan putihnya. Bagaimana gambar itu berubah dengan kontras dia. Dan warna putih ini ataupun kita panggil sebenarnya dalam istilah fotografi, dia dipanggil white balance. Juga kita boleh ubah. Okey, sejauh mana warna putih dia. Dan begitulah bayang, warna hitam dan sebagainya. Okey, untuk bayang ini sebenarnya untuk warna hitam di bahagian belakang gitu. Jika kita tambahkan di sini, maka hitam itu akan diserlahkan lagi lah. Dan yang air sekali ini adalah kesan khas lens untuk kita hitamkan di sekeliling kawasan gambar itu supaya menjadikan gambar di tengah-tengah itu sebagai titik fokus kita, sebagai objek utama kita. Okey, itu untuk kawalan kecerahan. Untuk kawalan warna pula, kita ada beberapa pilihan untuk ketepuan warna. Okey. Okey, tuan-tuan boleh cuba sendiri. Untuk kehangatan, menambahkan sedikit rona merah pada gambar kita. Okey, kita akan tambah di situ. Jika kita turunkan ke bawah, dia akan tambahkan warna biru. Okey, dari segi warnanya, okey, kita tambahkan sikit. Ikutlah kita. Daripada warna asal, kita boleh tukarkan dia kepada warna agak purple dan sebagainya. Okey, dan tona kulit ini biasanya lebih kita gunakan untuk gambar-gambar potret dan sebagainya. Tapi tak ada masalah jika kita ingin mencuba. Okey, biru pekatnya dan sebagainya. Itu untuk warna dan untuk mengedit gambar. Dan andai kata kita nak pusingkan sedikit gambar kita, kita boleh pusing menggunakan tetapan yang ini. Sama ada kita nak pusingkan dia 90 darjah, okey, pada kiraan 90 darjah, ataupun nak pusingkan sedikit-sedikit sahaja gambar itu. Okey. Dan jika suka, selesai. Okey. Dan menggunakan aplikasi ini juga kita boleh tambahkan teks. Okey, ini untuk kita conteng gambar kita menggunakan pen. Okey, yang ini untuk menggunakan browse. Okey, agak tak berapa nampak. Dan ini untuk memasukkan teks. Typekanlah sesuatu di situ dan kita boleh pindahkan teks itu ke mana-mana yang kita nak. Okey. Okey, sebagai contoh itulah, tak apa kita letak situ. Okey, selesai. Dan teks itu boleh kita pindahkan ke mana-mana yang kita suka. Okey. Jika suka, jika tak suka, kita kosongkan semula. Okey, selesai di situ. Selain daripada itu, satu lagi kegunaan. Okey, jika kita dah puas hati, kita simpan. Jika tidak, kita pangkas sajalah.
buang teruskan. Okey, kita buang saja, tak payah edit, tak payah simpan. Satu lagi kelebihan foto Google ini tuan, dia boleh membantu kita untuk mengesan objek apa sebenarnya yang kita lihat. Sebagai contoh, jika kita lihat bunga ini jarang-jarang kita jumpa. Jadi kita nak tahu apakah tentang bunga ini, maka kita boleh menggunakan Google Lens di sini, tekan di situ dan dia akan tolong kita cari apakah gambar ini sebenarnya. Okey, barangkali talian saya agak slow. Okey. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan gambar yang kita sebut tadi tu. Jadi jika tuan-tuan ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan objek tersebut, tuan-tuan boleh layari laman-laman web yang dicadangkan di sini. Okey? Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Sebagai contoh, jika kita ingin jumpa satu objek yang kita tak tahu, contohnya objek ni, apa benda lah yang ini kan? So, kita gunakan Google Lens tu, kita cari, jika tak dapat, jika ruang itu terlalu besar, mungkin dia minta kita agak kecilkan sedikit skop tu supaya mudah dia nak kesan. Okey. Oh, ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan gambar yang saya tunjukkan tadi. Okey, jika tuan-tuan ingin tahu apa benda ni, kita boleh rujuk kepada website yang dicadangkan. Ini adalah peralatan kamera yang digunakan biasanya oleh jurugambar makro. Okey. Seterusnya, selain daripada itu juga, satu lagi yang ingin saya kongsikan di menggunakan aplikasi Foto Google ini ialah bagaimana cara kita nak buat collage ataupun animasi ataupun filem menggunakan aplikasi ini. Kita buka di sini, utility sini. Nanti kita akan diberikan beberapa pilihan untuk kita buat. Contohnya untuk buat, kita mulakan dengan collage dahulu. Okey, collage ialah untuk kita menggabungkan beberapa keping gambar menjadi sekeping gambar. Maka kita pilihlah gambar-gambar yang ingin kita jadikan di collage. Sebagai contoh, 2-3 keping gambar dan kita pun buat collage. Tekan buat di situ. Maka akan terhasillah sekeping gambar yang mengandungi keseluruhan gambar tersebut ataupun yang kita namakan collage. Itu mudah. Okey, yang kedua ialah menggunakan animasi. Animasi ialah kita ingin jadikan gambar itu sebagai seolah-olah seperti tayangan slide. Contohnya kita ambil 2-3 keping gambar Puan Aida Suzana, kita punya Nazir, Jemaah Nazir Negeri Kelantan, dan kita pun buat 7 keping itu. Dan hasilnya nanti kita akan dapati seperti ini. Okey. Itu adalah animasi. Okey. Satu lagi yang menariknya di sini ialah kita boleh buat filem di sini. Filem ini adalah kegunaannya untuk kita mengumpulkan beberapa keping gambar yang mengandungi objek ataupun subjek yang sama untuk kita jadikan satu cerita. Sebagai contoh, kita ambil yang ini. Okey, dan kita mulakan untuk melihat kitaran hidup ataupun perjalanan hidup seseorang. Dia akan pilih daripada album yang saya ada ni, banyak gambar di sini, banyak watak-watak yang boleh kita jadikan filem. Untuk kali ini saya cuba dengan anak ketiga saya. Okey, maka kita pun pilih dan kita selesaikan. Dia akan membuat proses pembuatan filem itu ambil masa sedikit. Okey. Kita teruskan dan dia akan buat. Hasilnya nanti, okey, ini yang telah saya buat sebentar tadi. Okey, ini adalah hasil setelah kita buat animasi tersebut. Begitulah bagaimana jika kita menggunakan utility yang diberikan, memudahkan kerja kita untuk membuat sesuatu, mengimbau kenangan. Dan perkara yang menariknya tentang foto Google ini, jika telefon bimbit kita hilang ataupun rosak, setiap gambar ini masih kekal di alam maya, masih ada di drive kita dan kita boleh mengaksesnya menggunakan mana-mana komputer dan kita boleh buka akaun foto Google kita menggunakan IG kita, iaitu email kita, Gmail kita biasanya, dan kita dapat melihatnya. Rasanya setakat ini dahulu perkongsian saya untuk kali ini, dan insya-Allah
Jika ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.